Hai semua, selamat datang ke podcast Kumpulan 2. Saya host pada hari ini dan nama saya Jemaimah John. Hari ini saya bersama dua orang, yaitu Nama saya Jacqueline Subang. Muhammad Hairisham Iqmal. Kita akan membincangkan satu topik yang bertajuk peradaban. So saya akan tanya soalan kepada kamu orang lah. Okey, Hisham, saya nak tanya kamu untuk soalan yang pertama. Mengapakah sesetengah peradaban runtuh sedangkan yang lain berkembang? Untuk memulakan, benda ni boleh berlaku kepada dua faktor. Faktor luaran dan dalaman. Pada faktor dalaman, dia boleh berlaku disebabkan oleh contoh perebutan kuasa. Kalau ahli-ahli politik tidak ada sifat kebersamaan, jadi dia akan mengeluarkan influence yang tidak baik kepada masyarakat dan membina kepada keruntuhan peradaban. Kalau daripada faktor luaran pula, kalau tiada perhubungan diplomasi. Jika tiadanya perhubungan diplomasi ini, dia akan meningkatkan lagi influence yang tiada kebersamaan dan mencipta peradaban yang negatif dan menghancurkan lagi peradaban yang positif yang sudah ada, sama ada di negara sendiri ataupun di negara luar. Ya, kalau kamu pula, Jack? Pendapat saya juga, ia merupakan salah satu, peradaban ini sebenarnya salah satu benda yang sangat penting sebenarnya. Dalam satu, seperti yang kita cakap tadi, daripada segi politik, institusi politik, sesebuah keluarga, ataupun diri kita sendiri sebagai individu juga, peradaban ini sangat penting untuk kita sentiasa menghormati ataupun untuk kita sentiasa beradab dengan situasi yang kita rasa macam situasi itu adalah sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Ya, itu je. Ya, betul tuh. So, saya sangat berpuas hati dengan jawapan saudara dan saudari. Sekian, terima kasih. Hai semua, saya Carolina selaku moderator podcast kedua pada kali ini. Hari ini saya bersama dengan dua orang tetamu saya, iaitu Encik Adrian dan Jessica. Jadi saya akan tanyakan soalan yang pertama kepada Encik Adrian, iaitu Adrian, etika penting diamalkan dalam kehidupan seharian. Kenapa? Bagi saya, etika ini adalah satu perkara yang penting untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. Sebab kalau kita mengamalkan nilai etika, kita boleh melakukan perkara-perkara yang baik dalam aktiviti seharian kita. Contohnya, kita akan bersikap jujur, kita akan bersikap tanggungjawab dalam kehidupan seharian. Untuk sebagai pelajar, kita haruslah bertindak jujur dan rajin dalam melakukan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru kepada kita. Selain itu, etika ini juga penting kepada masyarakat seharian, macam mereka akan bekerjasama antara satu sama lain. Contohnya dalam aktiviti gotong royong, mereka akan bersama-sama untuk membersihkan kawasan sekitar perumahan mereka. Di Jessica, saya tujukan soalan yang sama. Okay. Seperti yang kita ketahui, di era moden ini ramai anak muda terutamanya kurang menitik beratkan etika dalam diri. So, etika ni dia sangat penting bagi kita karena dia dapat membentuk tingkah laku yang betul dan memastikan kita dapat membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih Jessica dan Adrian atas bersama sudi untuk datang podcast pada kali ini. Hai, saya Muhammad Kamal Azani, moderator pada pagi ini. Bersama saya Encik Muhammad Razlan dan di sebelah kiri saya Cik Floren Lee. Hari ini kami akan membincangkan tentang nilai moral. Jadi saya teruskan kepada soalan pertama. Saya mulakan dengan Cik Razlan dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai moral? Menurut saya, nilai moral ini adalah prinsip, nilai dan peraturan kelakuan yang menentukan apa yang betul dan salah dalam sebuah masyarakat. Cik Florendi, soalan yang sama juga. Moral adalah nilai murni seperti kejujuran, amanah, toleransi dan hormat, prinsip sosial yang menjaga harmonian masyarakat berbilang kaum, tingkah laku beradab juga
berdasarkan norma dan undang-undang negara. Pertimbangan etika sebelum bertindak dalam situasi sosial. Jadi maksudnya nilai moral ni dia boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian lah. Okey, jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Jadi salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fajiddin bin Mulaidi selaku moderator untuk podcast ini bersama tetamu saya Razik dengan Betty. Jadi saya akan mulakan dengan soalan saya. Encik Razik, apa yang awak faham dengan konsep ataupun istilah peradaban? Bismillahirrahmanirrahim. Peradaban sebenarnya sama maksud dengan tamadun. Peradaban ni bukan hanya pembangunan fizikal saja seperti bangunan ataupun teknologi, tetapi juga menunjukkan kemajuan dalam segi moral dan rohani seseorang. Selain itu juga, peradaban yang baik akan menunjukkan cara hidup masyarakat yang lebih teratur, berilmu dan berakhlak. Pada pandangan saya, peradaban ini dia lebih kepada masyarakat yang maju dalam pelbagai bidang. Inilah untuk soalan kedua, iaitu bagaimana peradaban yang membawa manfaat kepada masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, peradaban yang baik akan menunjukkan cara hidup masyarakat yang lebih teratur, berilmu dan berakhlak, seperti bertanggungjawab, menepati masa dan tidak membuang sampah merata-rata. Untuk meneruskan lagi, apa pendapat anda tentang manfaat kepada masyarakat tentang peradaban? Peradaban ni dia membentuk norma, etika dan hukum yang menjadi panduan perilaku masyarakat agar membentuk komuniti yang lebih teratur lagi. Dan itu saja daripada kami. Terima kasih.